Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, selamat datang ke kelas Sains Komputer. Okay, jadi untuk mata pelajaran Sains Komputer di kelas 4B pada tahun ini, iaitu tahun 2021, di era pasca pandemik COVID-19, okay, saya Cikgu Azrul Nizami Abdul Manap akan mengendalikan kelas awak secara sepenuhnya. Okay, jadi untuk mata pelajaran SK adalah antara mata pelajaran yang wajib diambil oleh pelajar-pelajar yang duduk di kelas 4 bestari. Jadi mata pelajaran SK merupakan mata pelajaran elektif yang diambil oleh semua anak-anak, termasuk mata pelajaran matematik tambahan dan mata pelajaran perakaunan. Jadi kita ada 3 mata pelajaran elektif tambahan di kelas 4 bestari, selain 6 mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh kesemua pelajar yang akan menduduki SPM pada tahun 2022. Jadi sebelum kita pergi lanjut tentang mata pelajar apa yang awak akan pelajari, jadi saya akan kenalkan dulu pelajar-pelajar tentang apakah format pentaksiran, apakah yang akan awak pelajari sepanjang 2 tahun di tingkatan 4 bestari dan 5 bestari nanti. Okay, jadi untuk mata pelajaran SK ni kita ada 2 kertas. Yang pertama kita ada 2 kertas. Kertas 1 untuk pelajaran SK, kod kertas adalah 3770. Jadi untuk SPM SK 3770 strok 1 ataupun strok 2. Jadi untuk mata pelajaran lain, dia ada kod kertas yang berbeza lah. Jadi untuk SK, kod kertas bagi mata pelajaran SK adalah 3770. Okay, untuk SK kita ada 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2, di mana kertas 1 adalah untuk ujian bertulis dan kertas 2 adalah untuk kerja khusus. Okay, kita pergi dahulu kerja khusus ni. Okay, untuk kertas kerja khusus. Okay, untuk kertas kerja khusus, anak-anak sekalian akan melaksanakan kerja khusus bermula daripada 1 Ogos bermula daripada 15 Ogos 2021. Kalau ikut tarikh yang asal lah, kecuali jika berlaku sebarang perubahan yang dimaklumkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Jadi saya akan maklumkan semula kepada awak. Okay, jadi kerja khusus SK akan bermula daripada tingkatan 4, daripada 15 Ogos 2021 sehingga 30 Julai 2022. Jadi satu tajuk tugasan sahaja akan diberikan kepada pelajar, di mana ia adalah berbentuk projek. Berbentuk projek wajib hantarlah, tak hantar tak dapat markah. Kerana markah kerja khusus ini akan memberi markah 100 markah. Daripada 100 markah ni, dia akan membawa pemberat kepada 30%. Jadi 100 markah, pemberat 30%. Jadi maksudnya sebelum awak menduduki SPM, insya-Allah markah maksimum yang awak boleh dapat adalah 30 markah. Syaratnya apa? Syaratnya buat kerja khusus. Tak buat kerja khusus tak adalah markah kan. Jadi ni bila sebut kerja khusus untuk SK akan menggunakan komputer lah. Jadi di tingkatan 4 awak akan membuat kerja khusus secara bertulis, bukan bertulis setulis tangan, tapi menggunakan komputer lah. Jadi nanti semua berkaitan kerja khusus saya akan tengah kemudian apabila telah sampai masanya. Jadi yang penting awak tahu, kerja khusus kita akan laksanakan menggunakan komputer. Komputer tu perlu bercetak, perlu tulis, perlu type di komputer dan akhirnya perlu dicetak. Jadi setakat ni kalau pelajar-pelajar yang saya ajar, cetakan untuk setiap pelajar akan memakan
akan lebih kurang sehingga 50 helai, 60 helai bagi seorang pelajar. Itu bagi markah kerja khusus. Okey, kertas 2 3770 stroke 2. Okey, kita pergi kertas 1. Kertas 1 3770 stroke 1. Okey, jadi untuk kertas 1 kita ada dua bahagian. Okey, jadi kita ada bahagian A, kita ada bahagian A dan kita ada bahagian B. Okey, untuk bahagian A, dia akan membawa 50 markah. Untuk bahagian B akan membawa 50 markah. Jadi awak akan menduduki pentaksiran ataupun peperiksaan SPM ni. Nanti pentaksiran SPM ni selama 2 jam 30 minit. Jadi markah 100 sama juga seperti markah kerja khusus. Tetapi pemberat bagi ujian bertulis ni adalah sebanyak 70%. Jadi daripada 100 markah tu convert kepada 70%. Macam kerja khusus tadi, daripada 100 markah tadi kita convert kepada 30%. Okay, jadi untuk ujian bertulis ni kita ada dua bahagian. Kita ada bahagian A, kita ada bahagian B. Okey, bahagian A kita ada 20 soalan. Okey, bahagian B kita ada 20 soalan. Okey, jadi wajib jawab semua soalan lah kan. Bahagian A 20 soalan, bahagian B 4 soalan. Okey, kita pergi bahagian A dahulu. Okey, 20 soalan akan membawa kepada 50 markah. 20 soalan akan bawa 50 markah. Jadi respon kat sini respon terbuka. Jadi maksudnya bila respon terbuka tak ada sebarang soalan ABC. Maksudnya tak ada soalan objektif langsung. Jadi semua soalan adalah respon. Jadi maksudnya awak akan diminta untuk memberikan jawapan lah. Contohnya isi tempat kosong. Dia bagi soalan, isi tempat kosong. Jadi awak kena isilah tempat kosong. Jadi tak belajar, tak faham apa itu sains komputer, jadi secara tak langsung awak tak dapat menjawab dengan baik. Okey, untuk soalan section bahagian B, kita ada 4 soalan wajib. Okey, jadi 4 soalan. Soalan 1 10 markah dan soalan 2 10 markah. Jadi dah 20 markah. Soalan 3 15 markah. Soalan 4 pun sama 15 markah. Jadi 10 markah, 10 markah, 15 markah, 15 markah. Jadi maksudnya dia membawa kepada 30 markah. 30 tambah 20, 50 markah. Jadi bila sebut 4 soalan, 50 markah di dalam kepala otak awak, di dalam fikiran awak perlu tahu bahawa ia adalah soalan esei ataupun struktur pendek kan. Soalan struktur pendek, jadi itu kena belajar betul-betul lah kan. Supaya jadi tak berlaku sebarang kesilapan ataupun apabila awak duduki peperiksaan tak tahu apa nak jawab. Jadi akan memberi kesan apa? Kesan kepada grade awak nantilah. Grade ataupun markah yang akan awak dapat nanti semasa peperiksaan SPM. Itu daripada segi format lah. Okay, saya rasa daripada segi format awak perlu jelas bahawa untuk sains komputer kita ada dua kertas lah. Kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 70 markah, 70% pemberat dia. Kertas 2 30%. Kertas 2 wajib dilaksanakan sebelum awak menduduki peperiksaan, iaitu berbentuk projek lah. Projek kerja khusus. Jadi perlu wajib jawab. Tak jawab, tak buat kerja khusus, jadi tak ada markah lah sebelum awak menduduki peperiksaan SPM. Tak jawab, tak duduk, maksudnya boleh menyebabkan awak gagal dalam SPM. Kerana format dia punya syarat wajib, awak mesti mengambil kedua-dua kertas lah. Tak duduk satu kertas, tak siapkan kerja khusus tapi nak hadir exam, dia akan memberi kesan besar kepada awak lah, yang menyebabkan SPM awak mendapat grade yang tidak baik. Itu yang pertama daripada segi format peperiksaan. Okey, yang kedua saya nak bercerita tentang awak tentang DSKP.
DSKP ataupun secara konsepnya, apakah yang akan awak belajar sepanjang ni. Sepanjang tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni. Balik pula saya punya ni. Okey, ini apa yang akan awak belajar. Okey, untuk tingkatan 4. Okey, ni untuk tingkatan 4. Kita ada 36 minggu. Maksud setahun kita ada 36 minggu. 36 minggu. Jadi untuk SK bab tak banyak. Nampak macam tak banyak tapi sebenarnya banyak juga nak belajar. Untuk SK kita ada 3 topik ataupun 3 unit yang utama. Jadi kita ada unit 1 ataupun bab 1 berkaitan pengatur caraan. Berkaitan pengatur caraan. Okey, unit 2 berkaitan pangkalan data. Unit ketiga adalah berkaitan tentang interaksi manusia dan komputer. Okey, jadi unit-unit ni nanti bila sampai unit dia, saya akan terangkan dengan lebih jelas lah. Saya akan ajar awak satu demi satu. Secara konsepnya, bahawa awak perlu tahu SK tingkatan 4 ada 3 unit. Jadi kena belajar 3 unit. Dan tajuk paling susah sebenarnya adalah tajuk bab 1. Okey, awak akan belajar benda yang susah dahulu. Tapi oleh kerana untuk mendatangkan minat awak tentang subjek SK ni, saya tak sentuh bab 1 dahulu. Saya akan skip terus kepada bab 3, iaitu interaksi manusia dan komputer. Jadi anak-anak, saya rasa semua dah ambil buku teks dekat sekolah. Jadi nanti kalau untuk kelas akan datang, okay, boleh mula study. Kita akan study dahulu bab tingkatan bab 3 ataupun unit 3 ni. Jadi unit 3 nampak kat situ, kita akan cover lebih kurang 1 bulan. Kita ada tajuk interaksi manusia dan komputer yang merangkumi reka bentuk interaksi dan paparan dan reka bentuk skrin. Jadi saya rasa awak boleh buka buku lah. Weekend ni kan, hujung minggu ada masa-masa free. Belajar dahulu sebelum kelas kita pada masa akan datang. Okey, kita tengok buku teks. Buku teks ni awak dah dapat. Saya pun telah kongsi dengan awak buku teks digital kan, yang boleh awak download sendiri ataupun saya dah bagi soft copy kepada awak semua. Okey, jadi buku teks tadi seperti mana saya kata, kita belajar bab 3 dahulu. Jadi buka muka surat 314 nanti. Jadi untuk next class, baca dulu lah. Dan tentu kita akan mulakan dengan 3.1 dahulu, iaitu muka surat 315. Jadi nanti awak ulang kaji dahulu. Sekurang-kurangnya apabila masuk kelas akan datang, apabila kita berjumpa, adalah sedikit ilmu kan. Sebagai nak belajar ni, sebab ni subjek yang susah, subjek yang kali pertama awak belajar. Jadi masuk kelas tak boleh dengan tangan kosong. Masuk kelas kena bukan ilmu dah penuh, tetapi sekurang-kurangnya katakan nak dapat 100%, sekurang-kurangnya dalam kepala tu dah ada 20%, 30%. Jadi sekurang-kurangnya apabila saya bagi kuliah, apabila saya mengajar, jadi awak dah dapat, awak dah ada input. Jadi apabila saya dah menerangkan, sekurang-kurangnya sel-sel otak awak semua akan berhubung antara satu sama lain. Bila sel otak berhubung, macam budak kan, macam kanak-kanak berhubung dan dapat membesar dengan cepat. Jadi macam awak dapat juga memahami dengan lebih cepat apa yang akan dipelajari. Okey, itu daripada segi syllabus ataupun daripada segi DSKP dia. Di mana kita ada 3 bab. Dan untuk awak, kita masuk bab 3 dahulu kerana bab 1 itu yang paling susah. Kalau awak tengok muka surat ni pun, bab 1 sahaja ada lebih kurang 200 muka. Ada 192 muka surat. Banding bab 3 ni, kalau tengok muka surat pun kita tengok baru 30 muka
surat. Okey, dapat anak-anak? Okey, dan saya pergi kepada yang terakhir lah. Yang terakhir adalah berkaitan dengan kerja khusus. Ini contoh soalan kerja khusus. Ini contoh soalan projek di mana awak membuat sistem. Setakat ni setiap tahun, setakat ni setiap tahun, pelajar perlu buat sistem. Sebab tu tadi saya di awal penerangan saya memberitahu kepada awak bahawa kita akan menggunakan komputer lah untuk membuat kerja khusus. Bukan saja belajar, tapi kerja khusus juga mandatory 100% menggunakan komputer. Jadi ni contoh soalan dia. Jadi nanti untuk awak, setiap tahun soalan akan berbeza. Ni sebelum-sebelum ni lah, soalan-soalan sebelum ni. Jadi apa? Untuk awak kan, pelajar-pelajar pada batch tersebut. Jadi untuk awak nanti, saya tak tahulah soalan dia apa yang akan keluar. Jadi kita sama-sama tunggu apa yang akan keluar. Jadi sebelum nak buat kerja khusus, kenalah faham kan? Apa yang perlu faham? Perlu faham tiga bab ni. Bab 1, bab 2, bab 3. Sebab kalau kita tengok kerja khusus ni, dia merangkumi tajuk pengaturcaraan dan tajuk pangkalan data. Okay, setakat ni, semua kerja khusus dia akan merangkumi kedua-dua tajuk. Ataupun ada tahun yang merangkumi ketiga-tiga tajuk. Di mana dia akan meminta calon-calon untuk membuat interaksi antara muka yang paling cantik serta mampu menarik perhatian pengguna. Okey, jadi untuk minggu ni saya rasa saya dah cukup untuk cover ataupun saya dah menyentuh secara keseluruhannya pengenalan tentang mata pelajaran sains komputer ni. Jadi konsep yang perlu faham bahawa sains komputer ada dua task di mana tadi mula-mula saya terangkan. Jadi satu kertas kerja khusus dan satu lagi adalah kertas ujian bertulis. Jadi wajib duduki kedua-dua kertas supaya dapat markah yang baik, dapat skor SPM. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan saya pada hari ini. Jika ada persebaran masalah, boleh chat saya lah, ataupun boleh pergi kepada channel YouTube saya untuk mendapatkan segala info-info yang berkaitan dengan sains komputer dan juga berkaitan dengan subjek pendidikan moral. Jadi kedua-dua subjek ini diajar oleh saya lah. Jadi saya wujudkan channel YouTube ni sebagai membantu anak-anak murid saya untuk membuat ulang kaji secara berterusan. Jadi akhir kata kepada saya, terima kasih kerana menonton. Okay, semoga ada rezeki kita berjumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah, doakanlah semua kita panjang umur dan dimurahkan rezeki serta diberikan kesihatan yang baik dan dapat terhindar daripada sebarang penyakit yang berbahaya seperti COVID-19. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih.